وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati lagi saya muliakan Puan Sabariah selaku penganjur sahabat pecinta Al-Quran. Seterusnya puan-puan moderator, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada hari ini, pada hari yang ke-43 Syawal, pada hari yang ke-14 Zulqa'dah, 14 Zulqa'dah, dengan cerita Syawal tak habis lagi. Kata extend sampai raya kurban boleh, tak ada masalah. Dari dalam kita bergembira berhari raya, janganlah kita terlupa ataupun terleka, terlalai. Mudah-mudahan kita sentiasa berpegang ataupun bersungguh-sungguh pada ketaatan, kita mengutamakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan. Jadi sidang muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat. Mungkin boleh respon sikit di ruangan chat kot. Sihat ke macam mana ke? Kan. Jadi mudah-mudahan ramailah yang di kalangan kita ni dalam keadaan yang semangat, bersungguh-sungguh kita nak buat ibadah, kita nak buat kebaikan. Mudah-mudahan hari ini pun hari yang ke-14 Zulqa'dah. Jadi yang di mana kita kata salah satu hari yang sunat berpuasa kan, semalam lah, start pada Khamis kan, hari Khamis, kemudian semalam pertengahan 13 sampai kan ada pelajar saya mesej, dia kata ustaz, dia panggil muallim, boleh tak kalau saya nak gabungkan puasa ganti dan puasa datang bulan. Kita dengar pun biar betul ni, bukan puasa datang bulan ni, puasa pertengahan bulan. Kan kebetulan dia pun ialah perempuan kan, mungkin dia teringat benda tu. Disebut datang bulan kan. Tang mana pula ada puasa datang bulan kan. Jadi itulah, mudah-mudahan kita ni pun merebutlah kebaikan tersebut lah. Tapi itulah ibu-ibu ayah sekalian,
puasa pertengahan bulan ni, kita bukan tak nak buat. Tapi masalahnya berlaku hari ni pada hari cuti kan, Sabtu. Esok pun hari cuti, hari Ahad. Nak puasa hari Isnin pun masih bercuti lagi. Kalau yang duduk Malaysia lah. Yang mana apa keputeraan Duli Yang Maha Mulia kan, agung kita, yang di-Pertuan Agong. Jadi yang kita sebutkan sebagai satu cabaran lah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang ada kesempatan, kekuatan, ke lapangan, rebutlah, buatlah sama-sama. Bagi yang ada halangan, contoh bukan kata halangan lah, maknanya ada yang lebih penting, contoh ada jemputan, kenduri ke, open house ke, kau tak habis lagi kan. Jadi tak apalah, hadirlah ke majlis tersebut, raikanlah. Dalam masa yang sama, mungkin kita boleh sampaikan kepada kawan-kawan kita lah, berpuasa sunat ni. Mungkin kita boleh tahu siapa yang puasa, kita bagi dia makan ke, kan, belanja dia makan ke, begitulah. Kan. Jadi kalau katalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tak tahu siapalah puasa Ustaz, mana nak cari orang puasa hari Sabtu Ahad ni. Jadi insya-Allah ibu-ibu ambil nombor saya, kan. Contoh ambil nombor saya, hantar makanan kat saya. Kata jauh sangat Ustaz, saya Ustaz duduk di Selangor kan, duduk di Selayang. Saya duduk di Nun jauh sana kat Terengganu tu. Tak apa, kita ada GrabFood, ada Foodpanda. Kan, PM tepi. Nanti saya bagi alamat, hantarlah ke rumah, depan rumah saya. Tiba kadang hantar sekarang lah, jangan hantar pagi ni, tak jadi puasa. Kan setakat ni lah sebab tak ada apa-apa jemputan. Jadi kita pun free lah, buatlah puasa dulu. Kalau nanti ada jemputan tu lain cerita lah. Kan. Jadi insya-Allah lah. Yang penting sama-sama kita merebut dalam kebaikan, mudah-mudahan. Ada je kesempatan, ada kekuatan, kita rebut peluang. Kan. Bila-bila pun kita ada kekuatan, ada semangat kan. Contoh Isnin mungkin tak mampu cuti. Minggu depan hari Khamis kan, aku ada kesempatan kan. Buatlah. Kan. Jadi kalau tak mampu buat, kita ambil kaedah yang kita dah pernah bincang dulu. Tak mampu puasa, cari orang berpuasa bagi dia makan. Kan, tak mungkin tak jumpa ataupun tak ada kan, kita sampaikan pada orang. Bila ada orang yang terdetik nak puasa kan, dia terdetik pun, kita tahu kan dalam Islam, orang yang terdetik maknanya ada niat nak berpuasa, nak buat kebaikan, pun telah ditulis baginya ganjaran. Kita yang menjadi asbab kepada dia terdetik, kita sampaikan, dia teringat, dia nak puasa, dia niat nak puasa kan, walaupun dia tak buat lagi. Tapi kita menjadi asbab, pasti untuk kita pun adalah ganjaran. Jadi ini nak kata begitu indahnya Islam memberikan kita peluang dan ruang cukup luas untuk kita buat kebaikan. Tinggal kita je nak buat ke tak nak kan. Mudah-mudahan kita ni buatlah insya-Allah. Kan kita nak tengok jalan cek sikit. Lama Ustaz tak bersiaran. Itulah kita jumpa insya-Allah setiap minggu lah. Mungkin hari Sabtu kita jumpa insya-Allah. Baik, alhamdulillah ramai yang sihat Mudah-mudahan sihat semua Bunda Salinas, hari putih. Itulah hari putih pertengahan bulan itulah orang yang nak guna istilah puasa pertengahan bulan tu kena hati-hati Jangan tersebut macam tadi pula kan. Macam pelajar saya ni, puasa datang bulan. Habislah, kenalah bahan. Kan. Semoga Ustaz sihat sejahtera insya-Allah. Doakan yang saya doakan bersama juga kepada Bunda Kalsum pun semoga sihat sekeluarga insya-Allah. Sihat sejahtera insya-Allah. Baik, jadi terus kita kepada perbincangan soalan kita. Cuma ibu-ibu ayah sekalian, saya tak sempat lagi buat soalan yang ke-45 sepatutnya. Tak ada lagi soalan, kita ulang kaji sikit lah soalan yang lama sebab tak sempat lagi nak buat. Ada banyak urusan mendatang. Baik, saya tengok mana yang sesuai. Okey. Okey. Kita melihat kepada soal, saya pilih dia random je lah pilih random yang kita boleh amalkan, yang kita boleh bincangkan soalan ni. Baik, ibu sekalian boleh tengok soalan ni 32 kita ulang kaji sikit lah, nanti insyaAllah saya akan sediakan soalan yang barulah, tak sempat lagi nak buat. Banyak urusan mendatang, assignment lah, tu nak siapkan FYP, final year project lah. Baik, dalam chat dulu. Sambil-sambil tu yang mana yang nampak dalam slide boleh terus jawab. Bunda Maimunah, puasa 6 hari tu saya dapat 2 hari saja sebab lepas mak saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 14 Syawal saya demam teruk. InsyaAllah 1 hingga 9 Zulhijjah nak puasa. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Sama-sama kita doakan supaya Allah mengampuni dosa arwah ibu kepada Bonda Maimunah.
ibunya. Mudah-mudahan Allah mengampuni arwah dan menggolongkan dalam kalangan orang bertakwa, dan Allah mencucuri rahmat baginya, insya-Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tak apa, bagi kita ni itulah Bonda Maimunah dan yang lain-lain juga kan, ibu-ibu sekalian, kita dalam kebaikan ni kita buat yang mana yang kita mampu, jangan risau kan. Macam contoh puasa 6, tak mampu 6 kita buat 2 hari, mana yang sempat kan, sebab ada juga halangan, demam dan sebagainya. Dan kita tak perlu risau kan, selagi mana kita buat benda baik walaupun tak sama macam orang, tapi kita kena ada rasa kepuasan, kita rasa syukur kan. Itulah dia tak perlu kita bandingkan dengan orang. Bandingkan kalau untuk ambil motivasi tak apa, ambil semangat. Ini kalau kita bandingkan kenapa dia boleh, aku tak boleh kan, maknanya nak ambil semangat tak apa. Ni ada orang dia bandingkan sampai dia menghalang orang lain buat kebaikan kan. Tak nak begitu. Jadi kita buat je yang mana mampu kan. Kalau memang tak mampu tak apa, it's okay. Yang penting kita ada niat, kita ada semangat, kesungguhan, maka Allah akan nilai. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita doakan begitu. Baik, orang ramai dah jawab dah ni. Okey, tengok jawapan kebanyakan C dan A. Okey, syukran jazakumullahu khairan kepada yang menjawab. Terima kasih. Baik. Bonda Maimunah, dia meninggal hari Jumaat 3 pagi, masya-Allah. Disebut dalam hadis riwayat Tirmizi, mereka yang meninggal pada hari Jumaat, sama ada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, maka mereka terhindar daripada azab kubur. Maknanya tanda-tanda lah. Mudah-mudahan ibu kepada Bonda Maimunah pun sama juga, insya-Allah. Kan, sebab tu orang biasa sebut hari Jumaat ni satu hari yang ialah istimewa kan, Sayyidul Ayyam. Jadi salah satunya mereka yang meninggal pada hari tersebut, malam ataupun pagi tersebut, pada siang tersebut, maka kemungkinan besar, maknanya ada tanda-tanda mereka ni mendapat husnul khatimah. Kemungkinan besar. Kita doa lah, mudah-mudahan kan, begitu. Tapi kalau kata memang dah non-Muslim yang meninggal tu, itu tak kira lah. Memang jelas, zahir dibuat benda yang salah, dia meninggal pada hari Jumaat. Itu lain lah, maknanya kata ajal dia begitu. Kan? Tapi kita harapkan sesiapa sahaja yang meninggal pada hari Jumaat, dia mendapatlah kematian yang baik. Kan? Macam yang terbaru ni, kalau ibu-ibu sekalian perasan lah, di kawasan Selangor ni, ada seorang ustaz, Allahyarham, Ustaz Abdullah Azam. Bagi yang mengenalinya lah, baru dia meninggal pada malam Jumaat. Dan boleh kata di seluruh Selangor, kalau buka dalam Facebook tu ramai lah yang sampaikan berita tersebut. Sebab mudah-mudahan ada banyak kebaikan padanya lah, arwah seorang yang baik, insya-Allah. Dan kita doakan Allah ampuni dosanya. Cuma saya nak sebut apakah dia punya iktibar. Beliau meninggal usia awal 30-an. Adalah satu penyakit yang saya pun tak sebut pun payah. Adalah satu sebab dia, asbab dia lah. Jadi dia meninggal usia yang 30-an, meninggalkan seorang balunya, kemudian dan juga anak seorang yang masih kecil lagi. Baru berapa ni, berapa bulan tak silap. Masih kecil lah seorang anak. Anak lelaki jadi itulah saya kenal pun daripada kawan-kawan juga, segeng yang biasa buat yang jadi pengurus masjid dan sebagainya. Jadi tengok itulah ramai yang hadir solat jenazah untuk beliau. Dan beliau meninggal pun pada malam Jumaat. Kan. Mudah-mudahanlah kematian yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, jadi ramai dah jawab tu. Dah sabar nak bincang dah. Baik, soalan dia, adakah perlu memberikan salam ketika hadir lewat dalam sesebuah majlis? Kalau ya, pilih cara. Kalau tidak, tidaklah kan. A atau B lah. Baik, jadi kebanyakan jawab A dengan C. Adanya khilaf, perbezaan pandangan. Ada yang perbezaan pandangan. Baik, ada yang respon Bonda Embun betul, mantan pengurus Masjid Bandar Sunway, betul. Kalau yang terakhir beliau berkhidmat, arwah berkhidmat di Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13 Shah Alam. Mana ada kenal lah tu. Itulah. Mau jawab A lah. Baik Bonda, insya-Allah. Jawab A kan. Okey, baik. Jadi ramai jawab A dengan C. Kita tengok apa jawapan dia. Okey, kalau kita tengok A dengan C, A tidak perlu masuk secara senyap. Senyap-senyap. Kan. Yang C memberikan salam secara isyarat mengangguk kepala. Baik.
Kita lihat apakah dia punya perbincangan, mana jawapan yang betul kan. Iaitu dalam sunnah ke-49, kita dah pernah bincang dulu. Ni hadisnya, saya buka hadisnya, ibu boleh baca. Yang mana apa ringkasan, iaitu bila kita sampai ke sesebuah majlis, kita hendaklah memberikan salam. Kan, apabila nak meninggalkan majlis tersebut, kita memberikan salam. Bukanlah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang kedua. Maknanya apa ibu sekalian? Maknanya daripada hadis ni, kita boleh faham hadis yang hasan ni, walaupun hadis yang hasan, tapi kita ambil sebagai satu dalil yang mana dalam perbincangan kita, kita pergi ke sesebuah majlis. Apa jua majlis lah, tak semestinya majlis ilmu sahaja. Majlis yang kita nak pergi, contoh kenduri kan, memang dah mula kita datang, mungkin 12 1 tengah hari kan. Jadi, apakah adab dia? Kita masuk majlis ni, kalau dah ada orang berdepan kan, kita bagi salam. Kan, kita bagi salam. Lepas tu kalau kata orang tu jauh, katalah buat majlis baca Yasin, kita baru sampai kan. Orang dah mulakan baca Yasin dah. Lepas tu dia nampak kita di tengah mulut baca Yasin. Mata memandang kita, siap jeling lagi ni, asal datang lambat ni. Kan time makan datang awal pula, contoh. Jadi kita nak buat apa kan? Kita masuk, kalau masuk diam-diam kan, di situ menjadikan satu kaedah yang kurang tepat. Kerana diam-diam ni biasa orang buat salah lah kan. Maknanya orang yang ada niat yang salah, bawa dia buat diam-diam macam tu kan. Jadi ibu-ibu sekalian, kita katakan berkenaan dengan cara ni adalah kita memberikan salam tetapi dengan kaedah ataupun dengan cara sekadar isyarat. Kan seperti mana isyarat yang kita dah belajar dulu dalam dalam sunnah ni, isyarat ketika dalam solat orang bagi salam, kita jawab dengan isyarat. Kan cuma dalam solat dia ada keringanan lah. Mana ibu-ibu sekalian boleh ada pilihan. Kan maknanya kalau kata tak nak jawab, tak ada masalah. Kita sebab kita dengan solat tu lagi penting, kita abaikan, tak apa. Tapi kalau di luar solat, macam contoh datang majlis, maka sepatutnya kita bagi salam. Dan kalau bagi salam dengan ucapan tak sesuai, orang duk baca Yasin, tiba-tiba kita masuk, kita cakap Assalamualaikum, ya Syekhuna. Jadi memang mengganggu lah orang, buat terkejut apa masalah dia ni kan. Dah lah datang lambat, lepas tu bagi salam kat ramai macam tu, orang tengah baca Yasin. Kan macam tidak beradab kat situ. Jadi kita sekadar mengangkat tangan kepada siapa? Kepada yang tuan rumah ke, kepada yang wakil dalam rumah. Kita datang majlis, tengok ada tuan rumah, ada kawan kita kan, ada anak dia kalau kecil lain lah. Kalau dah besar kan, anak besar, so kita angkat tangan, kita bagi dia perasan kita hadir. Kita bagi dia tahu, kita bagi dia sedar yang kita hadir, mungkin lambat kan, yang mungkin kita angkat tangan, isyarat kepada memberikan salam. Itulah ibu-ibu sekalian. Jadi jawapan dia dalam apa-apa majlis, termasuk dalam majlis tadi. Kita buka dia soalan balik. Dalam sesebuah majlis kan, apa caranya? Kan, adakah A atau C? Maka A sesuatu yang kurang sesuai. Seperti Kak Nur cakap lah, kurang adab. Ya. Kerana tuan rumah tak tahu. Kan, kalau kita memberikan salam dengan isyarat macam mana? Kita angkat tangan boleh, kepala pun boleh, dan satu lagi adalah isyarat jari. Jari ni tak ikutlah huruf kita, tak biasa macam kita buat ni. Biasa orang angkat tangan ataupun angguk kepala. Kan, isyarat itu isyarat yang normal. Kita biasa buat dan memang itulah yang sunnah. Orang bagi salam, nak bagi ucapan, nak jawab ucapan tak sesuai, angkat tangan ataupun angguk kepala ataupun jari telunjuk. Jari ni jarang orang amal lah. Jadi kita ambil dua je lah. Angkat tangan ataupun kepala. Jadi itu kaedah dia, itu adab dia. Supaya orang sedar kita datang. Tak adalah kita datang lambat, lepas tu kita buat tak tahu, turun duduk. Kan? Jadi orang akan melihat di situ macam kenapa dia macam ni kan, dia dah datang lambat, lepas tu tak ada excuse apa pun tak ada. Kan lepas tu salam apa pun tak beri. Kita mungkin rasa malu, kita mungkin rasa macam nak nyuruh kan. Tapi kita dah datang majlis, maka biarlah orang nampak walaupun lambat. Kita buat isyarat. Kan, lepas tu kita ceritalah sebab apa kita lambat, apa sebab dia kan. Biar orang tak salah sangka. Kan takut orang ingat, oh dia ni datang nak makan je lah tu. Dia datang last minit tu. Kan dia datang masa ayat 83 surah Yasin. Kan. Pasal apa? Sebab dia kata orang ni nak makan menyembasah datang last minute kan. Jangan begitu, takut orang salah faham. Jadi kita bagi tahu.
Sebab itu bila betul lah macam kata Bonda Habibah kan, betul lah Ustaz, kalau orang pandai kita angguk kepala. Kan, kita bila kita angguk itu adalah satu isyarat. Sebab nak cakap tak sesuai, orang sedang ada adakan majlis. Nak cakap orang tak faham kan, orang tak dengar, kita jerit pun tak sesuai. Jadi kita angkatlah tangan ataupun kita angguklah kepala. Maka jawapan kat sini yang paling sesuai adalah C. Manakala D pula, kita nampak isyarat juga. Tapi ibu-ibu kena baca penuh. Isyarat mata. Macam isyarat mata tu. Kan kita datang majlis. Katalah ibu-ibu datang majlis. Yang jemput tu kawan lelaki. Ya, ibu-ibu nampak kawan lelaki, pergi isyarat mata pula. Isyarat mata macam mana? Nak kenyik mata. Habis lah kan. Agak kecoh satu majlis tu kan. Apa masalah dia ni kan, kenyik-kenyik mata ni. So isyarat mata tak ada. Isyarat mata dalam solat tu ada. Isyarat mata untuk memberikan salam tak ada. Bahkan memang fitnah lah. Kan, kenyik-kenyik mata ke, main-main mata, angkat kat kening ke. Dia orang salah faham nanti. So kita angkat tangan ataupun angguk kepala. Bukan angkat kepala, angguk kepala. Baik. Bonda Marhani sebut, kalau perempuan masuk majlis yang belum mula tapi yang ada cuma lelaki nak bagi salam ke. Ikutkan kepada muslimat yang datang majlis, dia sepatutnya dia bertemankan mahram ataupun berdua yang perempuan, kerana mengelakkan fitnah kan. Jadi bila datang berdua ataupun ditemani mahram, maka tak ada isu kan, kerana ada teman kan. Maka kalau datang mahram yang lelaki, maka lelaki bagi pula. Kalau berteman dua orang, maka dia datang sebuah majlis, dia sekadar berikan salam sebab dia masuk dalam majlis. Itu je lah. Kan kita bagi salam, orang tu jawab salam. Macam biasa kita sebut salam kepada orang kita jumpa. Macam tu je lah. Kan. Tapi kalau lelaki tu sambung lagi ucapan, dia sekadar tegur siapa, tak apa. Ni kalau dah melalut tu, buat tak tahu je lah. Sebab tu kita kata jangan pergi seorang-seorang. Kalau muslimat lah. Bukan kata yang muda je. Kan, yang terlebih muda pun sama. Kan, benda ni yang mungkin kata yang bayu ibu-ibu pun sama je. Tetap perempuan, tetap muslimat, tetap wanita. Kan, sebab kita ikut, maknanya kita nak memelihara kan kehormatan maruah kita, ataupun kita kata orang kata apa, penghormatan orang ni. Jadi begitulah, maknanya sebaik-baik ditemani mahram ataupun ditemani dengan seseorang yang lain. Maka masuk majlis sekadar berikan salam. Sebab kita masuk dalam majlis, ikut pada adab dia begitu. Kita yang datang kan, bukan orang yang duduk situ. Kita yang datang, kita yang bagi salam. Kan begitu. So maknanya jawapan kat sini adalah C. Maka tahniahlah kepada yang betul. Alhamdulillah. Semoga kita dapat amalkan sama-sama. Yang pasti jangan masuk diam-diam. Lagi-lagi majlis ilmu, bila ibu-ibu masuk kan, ayah-ayah masuk dalam majlis ilmu yang sedang berjalan, kita baru datang kat belakang kan, buatlah isyarat. Jangan masuk lepas tu terus kita duduk kat belakang. Ada yang lagi sempoi, dia datang, dia masuk lambat, dia datang depan meja kuliah, dia solat kat situ, tahiyatul masjid. Kita pun terbayang, aku dah jadi jenazah ke apa ni. Dia solat kat depan, macam solat jenazah lah kan. Kita pula nak berceramah, nak menyampaikan ilmu kan. Nak memandang jemaah, nak pandang jemaah ke nak pandang muka yang baru datang ni. Kan, jadi mengganggu kita lah, maka tak sesuai. Tak tahulah dia ni apa kan. Mungkin dia nak jadikan sutrah. Dia sebagai sutrah kan. Tak tahulah. Tapi itulah, jangan sampai macam itulah. Kita menjaga adab, maka masuk majlis, kita duduklah belakang. Kan. Tapi kita angkat tangan dulu, yang kita masuk diam-diam duduk. Kita keluar suka hati kan. Takut tuan menyebabkan yang memberikan ceramah terasa. Dan cuba ibu-ibu bayangkan, kita duduk dalam majlis, kita keluar terus, tak pandang muka penceramah, tidak mengangkat tangan ke, isyarat apa pun tak ada. Kan, angguk kepala pun tak ada, isyarat angkat tangan pun tak ada. Terus kita keluar. Maka seolah-olah kita tak bersetuju dengan ustaz tu. Kan, tak bersetuju tak apa, berbeza pandangan tak apa. Tapi adab dia bukanlah sampai kita terus meninggalkan majlis. Kan, biarlah paling kurang pun kita berbeza, kita bertanya. Kita berbeza tapi kita bincang. Kan, begitulah. Jangan sampai kita melampau sangatlah kan, keluar macam tu. Kecuali kadang majlis tu dah melalut. Kan, contohlah berlaku benda maksiat ke apa, itu lain. Kita memang kita tinggalkan majlis, tegur ataupun tinggalkan majlis. Yang ni majlis ilmu kan, maka sepatutnya menjaga adab lah. Kita nak pergi tandas tu, kita angkat tangan dulu. Supaya penceramah tu dia tahu, kita nak minta izin nak keluar. Adalah urusan, dia pun tak tanya kan, nak pergi mana tu.
Kan kecil ke besar? Tak ada. Kalau orang tanya tu memang pelik lah. Jadi kita faham. Maka kita akan hangguk saja. Kan itu lebih baik. Baik, Bonda Marsita. Assalamualaikum. Mohon pencerahan jika belajar online Ustaz dah mula ceramah adakah perlu bagi salam ditakuti ganggu majlis kita lambat masuk. Memandangkan kita belajar secara online kan, nak buat isyarat saya tak nampak. Ibu masuk online betul isyarat kat tangan Ustaz tak nak apa nampak tak saya angkat tangan ni kan, memang tak nampak lah, tak perasan pun siapa yang angkat tangan buka video dan sebagainya kan. Jadi isyarat di situ secara tangan ataupun kepala tak sesuai, bahkan orang tak nampak pun. Jadi sekadar memberikan salam dalam ruangan chat, maka orang yang sesuai yang membaca chat itu boleh jawab kan. Bahkan saya kalau ada kesempatan saya akan jawab bisa saya sedang menyampaikan. Jadi saya tidaklah kata sesuai kan nak bercakap, nak menjawab salam terus kan, jadi agak mengganggu sedikit lah. Jadi yang ada dalam majlis ilmu boleh untuk jawab kan, dia wakil pun cukup kan, begitulah. Maknanya tetap kita adab dia memberikan salam sebaik-baiknya lah. Kan sebaik-baiknya kerana masuk lambat. Kalau ibu-ibu berada awam, macam tadi kan saya masuk tadi dah ada 80 something, itu lain, itu saya dah bagi salam kan, ibu-ibu dah bersedia, saya bagi salam, itu lain, itu kita maknanya kita dah bagi salam, ibu-ibu dah jawab sebab dah ada dalam majlis daripada awal. Tapi kalau ibu-ibu baru masuk, itu lain kan. Itu macam sama dia dikiasan kepada situasinya berlaku dalam mana-mana majlis secara berdepan. Datang majlis ilmu lambat, sama lah kita buat benda sama, bagi isyarat. So dalam GM, dalam Google Meet ke ataupun apa-apa online tak sesuai isyarat, orang tak nampak kan. Jadi kita berikan secara tulisan. Itu isyarat lah, maknanya salam secara tulisan lah tu kan, yang mengartikan kepada suara. Gitulah. Kan adab dalam GM, lambat masuk keluar. Betul lah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tulis dalam ruangan komen kan. Dia simple-simple cukup, dia tak perlu hurai panjang, tak perlu buat karangan kan. Contoh kita kata lambat masuk, bagi salam cukup dah, orang dah faham dah kan. Mungkin dah dia baru masuk dia bagi salam. Betul nak left awal kan, dia sekadar sebut nak mohon izin nak left awal ataupun ustaz saya nak saya ada urusan, tak apa, kita faham maknanya apa-apa ayat yang orang boleh faham kita nak keluar kan, itu pun cukup. Tak perlu cerita banyak-banyak, ustaz saya sakit perut lah, dah berapa hari dah gastrik kan, saya nak pergi keluarkan angin kejap lah, nak pergi urut-urut kejap, tak payahlah. Benda tu semua tak payah, itu simpan seorang-seorang je kan. Sekadar bagi tahu apa urusan yang ni cukup. Ada kecemasan pun cukup, ada urusan dah, kita faham dah kan. Kita nak jaga aib lah kan, semua orang dia cerita panjang-panjang kan, lepas tu orang pun rasa macam tak kena lah kan, takut orang komen bukan-bukan pula kan. Tak payah kita cerita yang menjaga adab, maknanya biar orang tidak membuka ruang kepada orang untuk mengata yang bukan-bukan. Sekadar cukup ringkas-ringkas cukup. Tak payah nak hurai panjang sangat kan. Kalau family tu lain lah. Okey, mula Maimunah. Ada satu kuliah online bila nampak Ustaz dah keluar kat skrin berebut bagi salam. Ustaz dah cakap dengan buka mic, Ustaz akan rodom bagi salam dan jawab salam. Random okey. Itulah sepatutnya begitulah kan. Jadi tak apalah semua orang dia terlalu berebut, dia nak dapatkan mungkin berkat kat situ kan. Tapi sebenarnya adab dia kan, dia itulah kita kata kadang adab ni dia tidak ikut logik sahaja kan. Dia kadang-kadang memang kena belajar dulu, kena tahu kan. Contoh kita jumpa ustaz yang kita santuni sangat kan, jangan sampai kita berebut nak salam dengan dia. Ni bagi maknanya yang ni lah yang boleh salam lah kan. Ada yang buat trend pula yang berlainan jantina nak salam. Ini memang dah rosak lah kan. Ini memang rosak lah, menggunakan agama ni sebagai satu bahan ni lah kan, maknanya bahan nak trendingkan lah apa, nak uji keimanan ustaz lah apa. Tak patut lah, tak patut, benda tak beradak langsung kan. Jadi adab dia sekadar mana yang kita boleh lah. Dia salam tak semestinya kena pegang tangan begitu kan. Adab dia memberikan salam ucapan pun cukup. Kalau yang datang tu kan, dia dah bagi salam, maka kita tak payah nak berebut lagi dah kan. Sepatutnya macam tu, kita ikut pada tertib. Baik, kalau tempat mengaji ustaz sedang ajar mengaji, boleh ke bagi salam? Sedang ajar mengaji ni maknanya sama dalam keadaan situasi dia sedang mengadakan majlis ilmu lah kan. Sedang ilmu kan, dia tengah mengajar, dia tengah mendengar tasmih, maka sama isyarat sahaja dah memadai kerana mengganggu dia
kan, mengganggu dia sedang mengajar, kan. Kecuali lah kalau dia duduk diam, kita masuk kelas tu duduk diam, bolehlah bagi ucapan, bagilah salam dengan ucapan, kan, ikut pada situasi. Kalau di tengah mengajar kita masuk, dia angkat tangan, kan, sepatutnya begitu. Kita patut biasakan daripada sekarang. Mudah-mudahan, sebab kita dapat amal ni ikut pada situasi. Dia bukan cara yang sama pada semua situasi. Kalau sebut bagi salam untuk adab, kita bagi salam ucapan semua keadaan. Tidak, tak sesuai. Ada keadaan isyarat, ada keadaan kita bagi ucapan, kan, ada keadaan kita yang bagi, kan, ada keadaan orang lain bagi, begitulah. Kan, jadi ikut pada adab dia. Baik, itulah sedikit sebanyak kita ulang kajilah tentang memberikan salam. Walaupun nampak isu ni remeh, tapi dia memberikan satu kesan yang besar lah. Kerana ni adalah sunnah, ya, dan juga adab yang kita semakin lama orang semakin lupa. Kan, jadi kita sepatutnya amalkan dan kita pandai untuk membezakan. Satu lagi ibu sekalian, saya nak selit kat sikit jugalah, baru ni jadi isu juga, iaitu satu ucapan orang sebut terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Baik, saya nak uraikan sikit je lah, tak panjang lah. Saya kira ni penting sebab dalam Islam, dalam Quran pun, bila disebutkan ayat tentang syukur kan, iaitu yang Allah akan tambah, berkenaan dengan ayat syukur itu, bila kita lihat dalam kitab tafsir Jami' lil Ahkam, disebut dengan syukur yang kita boleh buat adalah dengan kaedah kita memuji Allah. Syukur kita buat dengan memuji Allah, kan. Jadi memuji Allah, kita gunakan ucapan alhamdulillah. Sebab itu kita diajar setiap yang nikmat kita dapat, kita sebut alhamdulillah, kan. Maka itu adalah sunnah dan itulah yang terbaik. Tapi ada pula baru-baru ni yang orang mungkin tak perasan lah, dia gunakan istilah lafaz terima kasih kepada Allah. Mungkin dia anggap benda tu normal lah, tapi bagi saya tak normal. Kerana terima kasih ni adalah adat, ucapan yang kita buat nak menghargai pertolongan orang. Dan kepada makhluk tak ada masalah. Sebab ni adalah lafaz adat, bukan lafaz dalam ibadat, dalam agama, bukan dalam syarak, kan. Dan jelas kalau kita terima bantuan orang pun, kalau ikutkan lafaz yang terbaik adalah kita sebut jazakallahu khairan, kan. Saya rasa dah pernah sebut sebelum ni, kan. Itu ucapan ataupun doa yang cukup terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis yang jelas, yang mana kita boleh amal, Allah mengganjari yang terbaik kepada kamu, kan. Dalam ucapan tu pun ada doa, kan. Betapa indahnya Islam, betapa indahnya sunnah Nabi, kan. Dalam ucapan pun ada doa, ingat pada Allah, sebut kepada kawan kita, kita doakan dia dapat kebaikan, kan. Itu memang dah perfect lah, kan. Kalau kata nak amal terima kasih pada makhluk, sebutlah dulu yang tadi tu, sunnah tu, kan. Betul, bacalah yang terima kasih ke apa, terpulang kepada makhluk, tak ada masalah. Tapi ada pula orang, dia dah tak sebut alhamdulillah apa benda pun, terus sebut terima kasih Allah kerana bagi aku nikmat macam ni. Kalau kita perasan, terima kasih tu literalnya lah, apa maksud dia? Kita kata terimalah kasih, kan. Terimalah kasih, kita menghargai dia. Kalau makhluk lah tak ada masalah, tapi kita sebut kepada Allah, adakah sesuai kita kata terima kasih kepada Allah? Terimalah kasih saya kepada Allah. Adakah kita yang menghantar kasih tu? Kan, sepatutnya kita yang memerlukan kasih daripada Allah. Betul, kita doa Allahumma rahamni, kan. Kita doa Allah rahmati, rahmat tu adalah sayang, kasih sayang. Kan, maknanya Allah sayang, Allah jaga kita, kan. Ini saya sebut macam tu. Tapi kenapa kita nak amalkan terima kasih Allah? Ni benda yang saya kira mungkin dia nampak macam remeh, tapi tak patut biasakanlah, tukar baliklah. Sebab dia boleh menyebabkan bab isu apa daripada sudut akidah, seolah-olah kita nak mula menyamakan makhluk dengan Allah. Kalau kita perasan, setiap kita kena bezakan. Dia jangan semua samakan Allah macam dengan makhluk. Sebab itu datang satu macam video, kata Allah ketawalah dengar kita berdoa ni. Allah apa datang berlari-lari lah dengar kita merintih minta doa lah. Ini semua benda yang mengarut sebenarnya. Dan kita tengok video-video ni lah yang ramai orang like. Saya dapat video daripada seorang pelajar saya, dia hantar video ni, dan dia sekadar hantar je lah. Saya tak tahulah apa yang kita boleh katakan. Tapi itulah benda ni sebenarnya kita patut untuk ingat, untuk kita sedar. Lagu Thank You Allah, kalau kita perasan pun disebut alhamdulillah dalam tu.
Kan alhamdulillah dia sebut alhamdulillah kan. Betul I'm praising to Allah. Nampak? Itu tak ada masalah sebab dia dah sebut alhamdulillah. Maka lepas dia dah sebut alhamdulillah, dia memuji Allah. Kan dia dah memuji Allah, dia sebut praising to Allah. Kan? Jadi itu dia tak ada isu lagi. Tapi kalau dah sebut sekadar terima kasih tak ada alhamdulillah, itu isu dia. Kalau ada tak apa. Maknanya still kita boleh terima sebab dia dah sebut dah pujian kepada Allah. Lepas tu dia menghuraikan. Kan dia gunakan dengan perkataan terima kasih ataupun thank you Allah kan. Itu masih boleh diterima kerana dah ada pujian kepada Allah. Ini kalau sekadar terima kasih. Itu benda kita kalau boleh memang kena elak lah. Sebab tak sesuai, bahkan bukan sunnah. Kerana disebut dalam jelas dalam bab hadis ke, bab Quran ke, adalah kita dapat nikmat, kita bersyukur, memuji Allah. Kan? Kalau kita sebut terima kasih itu, dia bukan kira pujian. Itu kita hargai atas pertolongan seseorang. Kan beza kan? Maka sebab itu lagi selamat sekadar sebut alhamdulillah. Cukuplah. Tinggalkanlah terima kasih tu. Lagi selamatlah. Lagi selamat. Sebab kita tak payah duk ambil benda-benda yang serabut. Benda tak jelas. Kita duk campur aduk tau. Benda yang kita buat hari-hari dalam dunia berkenaan dengan makhluk, kita dah ambil kaedah sama, gunakan dalam agama. Kan dah jadi serabut. Kan? Jadi itu dah nak sekadar nasihat untuk diri saya dan juga ibu-ibu sekalian. Lebih selamat tinggalkan. Sebab benda ni cukup sama-sama. Dia jadi macam keraguan. Jadi macam tak nampak jelas. Tapi kalau alhamdulillah selesai masalah. Kalau kata nak juga sebut bahasa Melayu, sebutlah segala puji bagi Allah. Kan? Praise to Allah kan. Dalam lagu tu pun disebut praise to Allah, I'm praise to Allah kan. Tak ada masalah sebab itu makna dia adalah kita puji Allah. Tak ada masalah. Masih boleh diamalkan. Lepas sebut alhamdulillah, betul nak sebut thank you pun bolehlah terima. Tapi kalau sekadar sebut thank you saja Allah, sekadar sebut terima kasih tak ada alhamdulillah, itu satu benda yang masalah lah. Sebab tak ikut kepada sunnah. Kan benda yang kita ambil adat kita jadikan sunnah. Itu masalah sikit lah. Jadi lebih baik saya sebut sekadar peringatan sebab takutlah makin-lama kita rasa biasa dengan ucapan macam ni. Nanti datang video macam tadi itulah saya sebut tadi. Allah ketawa lah, Allah berlari-lari lah. Dia dah mula membayangkan Allah macam makhluk dah. Dan Allah senyum lah. Kan? Benda ni mengarut. Sebab dah mula samakan dengan makhluk. Ibu mungkin boleh tengok dalam Instagram lah. Antaranya TikTok pun sama. Saya kena tahu apa trend-trend sekarang ni. Supaya dapat kenal pasti apa masalah, dapat saya beri teguran. Dan kepada pelajar-pelajar saya lah khususnya. Mereka yang banyak tengok video-video ni. Kan, so bila saya dapat benda ni, saya ambil tahu, saya rasa ni perlu kena tegur. Sebab mereka tak ada orang yang nak bimbing, kan? Tak ada orang yang secara khusus nak bagi tahu. Banyak benda yang baru datang. So kita kena ambil tahu sikit, kita nak tegur. Bukan kita nak kata, nak menghalang semua benda, tidak. Yang betul kita bagilah buat, tak ada masalah. Tapi kalau benda yang salah, tegurlah. Kan? Supaya sama-sama kita dapat menasihati, insyaAllah. Baik, Kak Nur ada sebut, Ustaz, kalau sahabat tak pergi dikasihi kerana Allah. Sahabat apa tu tak pergi ke apa tu? XG ke apa? Kalau sahabat yang kot, okey. Kalau sahabat yang dikasihi kerana Allah, boleh. Kasih tu kita sebut dikasihi kerana Allah. Kita sebut maknanya lillah kan, lillahi ta'ala. Kita sebut yang Allah kasihi, tak ada masalah. Yang Allah rahmati, tak ada masalah. Kita sebut perkataan nama Allah tu. Dan dalam keadaan Allah yang memberikan kasih, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan berkat, itu dah kira doa. Tak ada masalah kan, dia kira doa tak ada masalah. Yang sebut tadi tu, terima kasih tu, dia bukan doa. Terima kasih bukan dikira doa, itu adalah ucapan, orang kata apa, konotasi, kita berikan penghargaan pada orang. Kan? So kita kena bezakan. Ini tak ada masalah, apa yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Itu kita sebut sebenarnya doa, sebenarnya itu tak ada masalah, boleh diamalkan. Dia doa tak ada masalah. Baik, terus pergi kepada perbincangan. Ni panjang mukadimah hari ni. Baik, tengok teruslah kepada sunnah ke-76. Ni saya nak ringkaskan juga. Ibu-ibu sekalian boleh just ambil ringkasan saja. Mencampur air dengan susu. Qala al-mu'allifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Baik, saya telah pernah hurai dalam minggu lepas, tak silap, kuliah yang lepas, berkenaan tentang minuman yang panas yang saya dah sebut kan, berkenaan dengan jangan tiup, larangan tiup yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yang mana jadi hukumnya makruh.
Kerana isu dia adalah kita risau keberkatan itu yang kita hilangkan. Dia kalau secara semula jadi tak apa. Dia yang kita yang tiup berbeza, kan? Saya bagi contoh, mungkin ibu terfikirlah, apa beza kan? Kita biar dia keluar sendiri apa haba tu. Dan kita tiup. Kan? Saya bagi contoh analogi lah. Kematian, itu pasti. Kan? Jadi kalau kita hidup, selagi kita hidup dan sampai masa kita meninggal, itu natural, semula jadi. Kalau kita yang pilih masa kita nak meninggal, kalau kita bunuh diri, itu tak boleh. Ni contoh lah, mungkin tak berkaitan tapi saya bagi just analogi lah. Maknanya nak kata ada keadaan, mungkin hasil dia sama, mungkin kesudahan dia sama, tapi cara tu memberikan impak, memberikan kesan. Kan? Menjadikan hukum dia berbeza. Macam sama dalam isu ni. Kalau tiup air panas dan dia biarkan cara semula jadi. Kalau semula jadi tak apa, memang itu dia punya sifat. Kan? Baik, Modern sebut larang kita tiup makanan yang panas. Boleh guna kipas sahaja. Okey. Baik. Jadi kalau natural tak apa, memang jelas tak ada masalah. Memang dia keluar sini tak ada masalah. Kalau guna kipas ni satu wasilah jugalah. Sebenarnya satu wasilah kita nak, macam satu kaedah yang lain yang masih dalam ruang lingkup dalam soal khilaf lah. Kerana dia seolah-olah menyamai kita tiup. Sama je sebab hasil dia tetap dihilang juga. Dia kalau natural tak apa. Memang semula jadi. Contoh memang kita buka kipas, kita duduk di bawah kipas dan kita biarkan makanan tu hilang sejuk, hilang panas. Itu tak apa, itu memang semula jadi. Ni kalau kita sendiri sengaja meletakkan kipas dekat makanan tu, maka seolah-olah sama je lah kita tiup dengan tu. Sebab kita sendiri yang meletakkan bagi hilang panas kan. Itu dalam soal yang khilaf lah. Tapi kalau tiup memang larangan Nabi SAW. Maka macam mana? Biar dia hilang. Maknanya biar dia sejuk sendiri. Itu lagi selamat. Tapi in case dalam situasi kita nak cepat, ada kepentingan, itu lain. Kita faham. Itu lain kerana adanya sesuatu yang lebih mustahak. So kita ambil yang lebih mustahak itu. Terpaksa kita buat perkara yang dalam keadaan makruh ni. Dalam keadaan darurat tak apa. Contoh nak kena cepat pergi kerja, dah lambat sangat. So kita nak makan ni, tak makan lapar pula, tak ada semangat. So kalau kita tunggu lambat pula. So tak apalah, kita terpaksa tiup sekadar. Sekadar ambil yang sekadar hilang panas. Kan sekadar kita nak cepat makan. Tak apalah, kerana terpaksa. Jangan buat-buat terpaksa kan. Itu kita faham. Maknanya situasi tu akan berubah. Tapi sebaik-baik kita tak buat. Okey. Kita dah sebut tentang tiup makanan tu ataupun tiup minuman. Jadi larangan itu adalah satu yang jelas dalam hadis Nabi SAW. Dan apa yang Nabi buat? Dalam hadis ni, yang disebutkan bahawa Nabi mencampurkan. Nabi menyuruh, kalau hadis ni tak ada. Hadis ni sekadar sebut campur. Saya buka hadis yang lain. Yang disebutkan bahawa Nabi minta. Nabi minta supaya untuk mencampurkan dalam susu. Air campur dalam susu. Jadi apa hikmah dia? Kerana disebutkan untuk menyejukkan air. Maka itu cara yang Nabi SAW amalkan. Jadi zaman kita, konteks zaman sekarang, kita dah sebut tadi tiup tak makruh kan. Kita nak hilangkan semula jadi mungkin lambat. Kita boleh buat apa? Nak campurkan air dengan dalam air kita kan. Contoh kita katalah kita order air teh panas kan. Dah lah biasa pun rasa memang dah, kita dah rasa memang rasa teh lah kan. Kita rasa macam agak pahit ke, mungkin tawar sikit ke. Tambah pula air kan. Jadi macam air biasa je lah nanti. Maka nak campur air mungkin tak berapa sesuai. Maka kita campurkanlah dengan ais batu. Ais batu tak apa. Kerana dia tak tiup. Dia mengurangkan panas tanpa kita tiup. Maka di situ tidak termasuk dalam kategori meniup. Dia tak dikira makruh. Kan? Kalau kita guna kipas, ataupun kita tiup, benda tu memang jelas kita sendiri yang nak hilangkan kepanasan tu. Kan? Kalau kita biar natural tak apa, dia memang keluar sendiri. Memang itu semula jadi dia. Tapi kalau kita campurkan ais, dia mengurangkan panas, temperature tu. Jadi ini satu kaedah yang kita boleh amal zaman sekarang. Yang disebut dalam hadis adalah Nabi SAW mengamalkan dengan cara mencampurkan air dengan susu. Mari kita boleh fahamlah, nak kurangkan panas, campurkanlah dengan air. Baik, saya terus buka lah kepada ringkasan. Ini tak ada panjang sangat. Dia sekadar kisah-kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi ringkasannya begitu.
Baik. Disebut dalam beberapa kitab lah. Saya berikan contoh 3 kitab. Pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ada tulis satu bab yang khusus iaitu syurbul laban bil ma'. Minum susu dan dicampurkan dengan air. Maknanya ada satu bab, satu fasal yang khusus membicarakan tentang isu ni. Maknanya apa ni, nak sebut perkara yang penting lah. Kita amalkan minum susu ni dengan cara kita mencampurkan air. Ini tujuan dia mengurangkan panas. Apa bukti dia dalam Fathul Bari. Imam Ibn Hajar ada hurai mencampur susu dengan air bagi mengimbangi suhu panas. Imbangkan, nak kurangkan panas, dapat minum. Panas sangat tak boleh kan. Jadi menyebabkan kita rasa susah dan bahkan mungkin mudarat juga nak minum. Mungkin menyebabkan lidah kita pun tak selesa kan. Jadi kita tambahkan air, maka akan memudahkan kita nak minum. Kuranglah sikit panas. Imam Ibnu Hubairah pun ada sebut dalam kitab Al-Ifsah, iaitu dalam kisah tadi Abu Bakar mencampurkan susu dengan air supaya Nabi SAW dapat menikmati susu yang dingin, yang sejuk. Maknanya kurang panas lah. Jadi inilah nak sebut beberapa keadaan ataupun isu berkenaan tentang minum air yang panas. Maka kesimpulannya apa ibu sekalian, pastikan kita nak minum. Kita nak minum, kalau makan makanan yang panas, kita memang perlu untuk kita menunggu, mungkin sekadar kita menggerak-gerakkan makanan itu, maknanya contoh nasi, kita ambil nasi itu, kita gerak-gerakkan sikit begitu, maka dia akan mengurangkan panas lah, kita mengeluarkan haba dia sendiri kan. Kalau air, termasuk susu ke ataupun apa-apa air yang panas, kalau nak tiup, makruh dah. Kalau kita nak gunakan kipas ke apa kan, kita tambah sendiri. Itu sama macam kita tiup. Tapi kalau memang kipas itu memang kita dah buka, memang semula jadi tak ada isu lah. Memang itu perkara yang memang kita buat secara semula jadi. Tak ada isu. Dia jangan tambahkan sendiri. Maka alternatif kita boleh ambil ais batu. Kurangkan panas. Mungkin kita biasa buat kan, tambah ais batu. Lepas tu mungkin juga boleh tambahkan air. Tapi air ni dia akan mengurangkan kemanisan ataupun kesedapan lah. Jadi sebab itu ada orang dia suka buat manis sikit. Air panas tu dia buat manis sikit, lepas tu dia tambah lagi air, dikurangkan panas. Kan, ni terpulang pada masing-masing. Yang penting ala kuliah, sebaik-baik kita elakkanlah tiup. Baik makanan, baik minuman. Elakkanlah tiup supaya tak ada isu macam tadi. Mengurangkan berkat itu. Tak nak lah. Begitu. Baik. So ini sunnah yang ke-76. Kalau ibu ada soalan boleh tanya ya. Oh tadi ada soalan ni. Bunda Marhani, kalau kita baca Abdul Ghafur banyak-banyak macam mana Ustaz? Abdul Ghafur, hamba kepada yang memberi pengampunan. Tersebut ni kita macam mana tu? Macam zikir ke? Kalau sebut Ya Ghaffar tak ada masalah. Memang kita sebut dengan nama-nama Allah. Kan kita menyeru nama Allah. Salah satu nama Allah lah Al-Ghaffar kan. Yang maha memberi pengampunan. Abdul Ghafur. Abdul Ghafur ni hamba kepada yang memberi pengampunan. Kan maknanya kalau letak nama orang still boleh kita praktik lah. Kerana kita sebut hamba, maknanya kita panggil orang hamba kepada yang maha pengampunan. Yang memberi pengampunan. Nak sejukkan minuman makanan. Wallahu a'lam, saya tak pastilah ini satu kaedah macam mana. Kalau Ya Ghafur boleh. Ya Ghaffar, tak panggil Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Yang maha memberi pengampunan. Kalau Abdul Ghafur ni adalah kita sebut kepada nama orang boleh lah. Sepatutnya dia bukan Ghafur, dia disebut Ghaffar. Ghaffar. Sama juga Ya Ghaffar. Biasa kalau bahasa kita sebut Ghaffar lah. Ghaffar kan. Ghaffar. Sepatutnya Rin lah. Ghaffar boleh. Ya Ghaffar. Kalau nama Allah tak ada masalah. Bila-bila masa kita boleh baca. Kan, tapi Abdul Ghafur tu saya rasa tak sesuai tu. Dia tak sesuai kalau baca masa tu. Kalau nak sebut Ya Ghaffar, kalau waktu nak minum tak ada masalah, dia dikira sebagai menyebut nama Allah je lah. Tapi lebih baik zikir nama Allah lah. Zikir yang jelas, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Itu lagi jelas. Warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak sebut Ya Ghaffar, dia sesuai masa nak berdoa. Sebab doa ni kita gunakan nama-nama Allah, nak menyeru nama Allah dengan sifat-sifat tertentu.
Kan contoh kita sebut nak minta pengampunan, sebutlah ya Ghaffar, ya Allah ampunilah ni, ya Allah ya Ghaffar, kan ampunilah dosa aku kan. Ya Allah ya Rahim, rahmatilah aku kan. Apa lagi kan? Contoh apa lagi? Katakan perkataan Al-Ghani kan, kaya kan. Ya Allah ya Ghani, berikan aku kekayaan yang diberkati, contoh kan. Tak ada masalah, itu memang sesuai. Kan itu mesti sesuai kerana menyeru nama Allah dengan salah satu nama-nama yang 99 Al-Asmaul Husna, adanya hajat. Itu boleh. Kalau kata nak menggunakan apa-apa keadaan yang lain, lebih sesuai adalah zikir. Zikir kan, sebut nama Allah biasa untuk doa. Yang ni untuk zikir, yang sekadar zikir tak ada hajat. Zikir yang warid daripada Nabi SAW. Mesti you ganti tiup. Mesti you ganti tiup, maknanya apa tu Mesti you. Oh, ya Ghafur tu. Ini tak pastilah. Ini tak pasti sebab kalau ikut maksud pun dia dah mengubah maksud. Sepatutnya ya Ghaffar, yang memberi pengampunan. Ya Ghafur ni keampunan. Ghafur ni keampunan. Jadi dah bagi saya secara personal ni, nak betul nak ni pun nak berzikir tak apa. Berzikir kita baca tak ada masalah. Ini saya tak pasti cara amalan macam mana, tapi secara hadis memang tidak ada lah. Tidak ada langsung, bahkan dia mengubah maksud yang asal. Sepatutnya ya Ghaffar, bukan ya Ghafur. Dan satu lagi adalah kita nak zikir pun zikir yang warid dari Nabi lah. Subhanallah, alhamdulillah, tak ada masalah. Kalau ya Ghaffar ni ataupun apa-apa nama Allah kita sebut dalam nak berdoa, itu boleh. Seru nama Allah dan doa lah, minta lah hajat. Ini apa yang saya sekadar saya bagi tahu, apa yang saya tahu, yang kita boleh kata benda yang warid dari Nabi lah, benda yang kita boleh amalkan secara pasti. Yang Bonda Marhani sebut ni, wallahu a'lam, saya tak pasti, bukan dalam inilah dalam kefahaman saya. Kan. Jadi wallahu a'lam, mungkin tanya dengan yang lebih arif. Tapi kalau tanya adakah ini sunnah, memang tidak lah. Bahkan banyak benda yang kita rasa macam was-was sikit. Sebab dia mengubah yang asal. Kan, jadi Ghaffar jadi Ghafur. Lepas tu sebut ketika nak tiup. Tiup pun memang dah tak boleh kan. Kita nak gantikan ucapan tu sebut Ghafur, maka dah menyamai tiup dah. Kan, cuma kita gunakan kononnya nama Allah nak tiup. Kan, sebenarnya tak sesuai lah. Sebenarnya tidak sesuai. Baik, ada orang ter-share tadi boleh, saya share balik. Baik, kita lihat terus kepada yang terakhir sebagai penutup untuk pagi ni, iaitu sunnah yang ke-77. Ada Oh, ada tu. Macam hilang tadi Okey, ada nampak Okey, baik, ni adalah doa sesudah minum susu. Baik, ini kita amalkan ibu sekalian. Kita amalkan doa ni khusus ketika mana kita nak minum susu. Kalau kita perasan, saya dah sebut dulu, nak minum air kan, kalau minum air sahaja, bismillah sebelum minum dan alhamdulillah lepas minum. Kan, kalau makan minum, doa makan itu dah memadai. Kan, bismillah pada makan dan minum sekali tak ada masalah. Kalau nak tambah lagi pun boleh. Dah makan bismillah, lepas tu minum bismillah lagi baguslah. Jadi lebih menambahkan lafaz yang mana memang sunnah daripada Nabi SAW. Kan, lepas minum alhamdulillah. Lepas dah makan selesai, dia baca doa lepas makan. Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiin wala makfur. Contoh kan. Selesai, memang itu dah kata jelas memang sunnah Nabi lah. Tapi satu lagi aspek adalah dia minum susu. Ni secara khusus sebab susu ni antara susu kambing lah, antara kesukaan Nabi, kegemaran Nabi SAW. Jadi ada satu kaedah Nabi amalkan secara khusus. Minum susu, Nabi akan membacakan doa ni. Allahumma barik lana fi wa zidna min. Kalau perasan saya ada sebut juga doa yang hampir sama ketika doa yang makan. Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan min. Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang kau berikan, dan berikan kami makan lebih baik daripadanya. Daripada apa yang kau berikan ni. So itu adalah doa yang makan yang kita boleh amal lepas makan. Kalau yang ni adalah doa minum susu secara khusus, maka ibu-ibu sekalian boleh pilih lah. Kalau kata minum susu ke minum apa-apa air sekadar bismillah alhamdulillah pun tak ada masalah. Kalau kata makan pagi sarapan contoh nasi lemak, lepas tu dengan susu. Kan, lepas tu kita mula makan baca bismillah dah ni. Kan, makan dah selesai, lepas tu minum terus. Sebab dah baca bismillah pada awal. Selesai semua kita terus baca doa lepas makan.
pun tak ada masalah. Dia ada banyak keluasan, banyak kaedah. Tapi yang pasti semua kaedah yang saya sebutkan tadi adalah sabit daripada Nabi SAW. Doa ni pun khusus ketika minum susu pun sabit daripada Nabi. Ni secara khusus, kerana susu ni antara kesukaan Nabi, dan Nabi minta supaya Allah tambahkan lagi. Allah berikan penambahan. Maknanya nak lagi lah. Ni favourite Nabi kan. Ni satu lagi. Doa sesudah minum susu. Dan terakhir, saya satu lagi lah, ringkasan je. Ni tak simple je. Iaitu tentang berkumur selepas minum. Ni yang Nabi amalkan selepas minum susu kan, Nabi berkumur. Bahkan ada hadis, saya buka aja lagi. Ada hadis yang menyebutkan lepas minum susu, kan, Nabi hanya berkumur dan tidak berwuduk lagi. Terus mendirikan solat. Maknanya dah berwuduk sebelum tu. Lepas tu Nabi minum, lepas tu Nabi tidak mengulang lagi wuduk, terus Nabi solat. Berkumur lah, betul-betul solat. Jadi itu menjadi dalil. Maknanya boleh untuk kita makan minum dalam keadaan berwuduk. Dia tidak batal. Saya buka hadisnya. Ni satu lagi hadis ni. Sebagai penutup lah untuk pagi ni. Baik, ni hadisnya. Ni Al-Bukhari 209. Yang mana nak diringkaskan, ibu boleh baca lah, boleh screenshot ke, boleh baca. Hadis Al-Bukhari ni 209, yang mana ringkasan dia dah ada wuduk, dan dalam keadaan minum, kemudian lepas minum Nabi berkumur dan Nabi terus mendirikan solat tanpa berwuduk. Jadi ini menjadi dalil lah kepada para ulama lah, antara Imam Al-Bukhari sebut, yakni jadi istidlal, dalil bahawasanya tak perlu ulang wuduk tu. Kan kalau makan minum dalam solat memang jelas batal kan. Kerana memang ada hadis yang menyebutkan ia jadi batal. Tapi kalau makan minum dah berwuduk tu, dia tak batalkan wuduk. Jadi kalau rasa-rasa kat mulut pun kadang berkumur. Kalau tak rasa tak berkumur pun tak ada masalah. Tapi sunnah dia berkumur. Kita makan minum, kita berkumur dulu sebelum kita nak mendirikan solat. Wuduknya masih sah. Ni adalah dalilnya lah. Cuma nak sebut sunnah dia lepas makan minum, kumur lah. Walaupun kita kata dah hilang rasa dah lama dah makan minum. Tapi sunnah dia begitu. Kalau ada wuduk yang sama, sebelum nak pergi solat, berkumur dulu. Kan? Sebab itu kalau contoh bersugi pun sama kalau kita perasan. Sebab tu kalau orang bersugi, dia dah automatik berkumur dah. Kan orang dah ada wuduk, contoh saya bagi satu contoh. Orang dah ada wuduk, solat maghrib, kan, dia dah bersugi semua dah selesai. Solat maghrib, dia dengar majlis ilmu sampai isyak. Kan isyak tu dia akan buat apa? Dia akan bersugi lagi sekali sebab dia nak solat lagi kan, dia bersugi lagi sekali. Maka sebetulnya dia akan bersugi lagi sekali, dia akan berkumur. Sepatutnya sebab orang bersugi kan, sepatutnya dia akan berkumur kerana akan ada sisa kayu tu dalam mulut dia. Sepatutnya, sebab itu kita sebut tak bersugi bukan di dalam masjid sepatutnya. Sebab ada orang buat macam tu, sebelum nak solat tu dia bersugi sekadar buat syarat. Yang tepat, yang betul, yang jelas adalah kita bersugi di tempat yang sesuai. Contoh ambil wuduk ke, bersugi kita berkumur sikit. Kadang-kadang nak hilangkan sisa kayu tu, baru datang untuk solat. Itu lagi sesuai, itu lagi beradab. Ni nak mendirikan solat, kita bersugi sebelah-sebelah kawan-kawan kita. Kadang mungkin ada yang jenis kayu yang berbau, kan mengganggu orang lain, kan menyebabkan orang tak selesa. Sebab tu itu yang kita kata benda ni kita kena amalkan dengan betul. So kalau orang bersugi dia akan memang akan berkumur sepatutnya. Bukan dia bersugi kosong macam tu. Itu sekadar syarat lah. Tapi sepatutnya dia akan berkumur kerana nak hilangkan sisa kayu, nak bersihkan balik mulut dia daripada sisa yang dia dah bersugi tu. Sebab ialah macam kita ni lah, kita gosok gigi lah. Orang gosok gigi tak akan berkumur kan. Dan kita nak keluarkan sisa tu kan, begitu ya. Baik, itulah sekalian untuk pagi ni ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Kita akan fokus berkenaan tentang bersin. Ada satu bab dalam kitab ni menyebutkan tentang bersin. Apa sunnah-sunnah tentang bersin tu. Mudah-mudahan kita boleh amalkan nanti, insya-Allah akan datang. Mudah-mudahan. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam. Auzubillahi minasy alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih.
ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. من يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.